Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah yang lagi kita pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Wadi Ustaz dan pada malam ini Ustaz kita akan menggunakan menggunakan kitab ini untuk kuliah pada malam ini. Dan siapa yang nak dapatkan kitab ini boleh ada di luar, ada di sini dan ini insyaAllah. Harga lebih kita berubah insyaAllah. Ganam jisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan segala kurnia dan anugerahnya kepada kita, dan memuliakan pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, ashabul fadilah, para asatizah dan alim ulama, dan seterusnya kepada semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sekali lagi kita merafakkan syukur kepadanya, kerana dengan segala inayah dan kurniaan Allah kita dapat seadanya kita pada hari ini, dengan segala kesihatannya, kekuatan. Allah kurniakan segala nikmat yang perlu kita syukuri. Baik, insya-Allah malam ni saya akan baca ataupun berkuliah bertazkirah merujuk kepada kitab yang telah pun ada setengahnya di tangan tuan-tuan. Tajuk kitabnya ialah Tasawuf Haraki Sufi dalam Gelanggang Perjuangan. Buku ni saya sendiri tulis dan baru saja siap cetak pada petang semalam, dan sampai ke sini pada petang ini. Jadi kalau tuan-tuan pegang tu rasa panas tu, dia baru keluar pada kilang lah. Jadi insya-Allah kita akan merujuk kepada kitab ini. Dan kalau tuan-tuan tengok di tulang buku, kitab buku ni, di tulang belakang ni ada kod bar di situ. Ada kod bar QR code tu. Ini tuan-tuan boleh scan dan dia akan bawa tuan-tuan terus ke laman web dia nanti, pada YouTube dia. Jadi setiap kali saya berkuliah dengan kitab ini, maka akan diupload dalam YouTube itu. Jadi tuan-tuan boleh menadah kitab ni dengan
channel yang disediakan di situ. Baik, insya-Allah malam ni sebagai mukaddimah pada penggunaan kitab ini, kita pergi muka surat 360. Ambil muka surat 1 lambat habis. Jadi kita pergi terus 360. Muka surat 360. Saya nak bawa tuan-tuan bincang satu perkara yang penting dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, iaitu menjadi manusia yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Manusia yang Allah jadikan dia ni tak takut menghadapi akhirat dan kematian. Dan Allah jadikan dia tidak berduka cita meninggalkan dunia ini. Ini makna memang manusia hebat. Manusia yang hebat. InsyaAllah pergi pada tengah-tengah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sering menyebutkan, perenggan yang tengah tu yang kedua, Al-Quran sering menyebutkan bahawa ada manusia-manusia yang tidak ada ketakutan dan kesedihan dalam hatinya. Mungkin kita tertanya-tanya, siapakah mereka? Apakah kita termasuk dalam golongan mereka? Jadi kita akan bincang. Kalau kita buka Al-Quran, sering kita temui perkataan kalimat Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka itu. Ulama tafsir, sebahagian besar jumhur mufassirin mengatakan maksud tak takut tu, tak takut menghadapi akhirat. Orang ni memang orang hebat. Biasanya kita ni akhirat ni kita takut. Ingat ke mati je kita takut dah. Rasa gerun, rasa takut, rasa macam-macam lah, berdebar. Ingat duduk sorang-sorang dalam kubur, dalam keadaan terguling sorang-sorang diri, sunyi, sepi, gelap, segala kemungkinan tak tahu lagi apa nak berlaku. Duduk pula lubang dia sempit, nak bergerak berguling pun tak boleh. Jadi kita selalu gambar satu gambaran yang menggerunkan. Baguslah dari satu sudut, kita rasa takut, lalu mendorong kita kepada istighfar dan bertaubat. Tapi nak ceritanya ada satu golongan manusia yang dia ni tak takut menghadapi mati. Mati tak takut bagi dia. Akhirat dia tak takut. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang merindui akhirat. Dan mereka tidak ada rasa duka cita. Duka cita apa? Jumhur mufassirin berkata, tidak berduka cita meninggalkan dunia ini. Walaupun dunia ni lazat, nampak dia manis, sedap, tapi mereka ni tak duka cita meninggalkan dunia. Makna pergi mereka keluar ruh daripada jasad dalam keadaan yang sangat baik. Keluar daripada jasad dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketenteraman. Jadi kita nak tengok siapa orang tu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang seperti itu. Ada 11 golongan manusia yang tidak ada rasa takut ataupun kegelisahan dalam hatinya. Maknanya ada 11 golongan manusia. Jadi kita nak tengok kita ni termasuk tak dalam 11 ini. Kalau tak termasuk, kena cubalah berusaha, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam nak menempatkan diri menjadi orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mari kita semak ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, yang tak takut itu orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maksudnya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, yakni jalan petunjuk Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati meninggalkan dunia. Jadi yang pertama, siapa yang tak takut ni? Iaitu orang yang mengikut petunjuk Allah.
Yang dia ni mengikut jalan-jalan Allah Ta'ala. Jadi kita ni kena ikut jalan Allah. Sebab jalan Allah itu jalan yang selamat. Aslim taslim. Islamlah kamu, kamu akan selamat, kamu tenteram, kamu akan tenang. Ini makna kena ikut Islam. Antaranya mengikut jalan Allah, mengikuti petunjuk Allah dengan sentiasa meletakkan Allah dalam diri kita. Diri kita ni biar ada Tuhan. Bila kita ada Tuhan dalam hati, kita akan mendapat satu ketenangan yang tak dimiliki oleh manusia yang tidak ada Tuhan dalam jiwa dia. Makna dia ni, orang ni tak keluh kesah. Sebagaimana kita tengok masa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berhijrah ke Madinah. Mereka ni kerana dikepung, kerana diburu oleh pembesar ataupun golongan Quraisy, kafir Quraisy ni. Lalu mereka berdua, Nabi dan Abu Bakar, naik ke Gua Sur, ke Bukit Sur. Lalu dia bersembunyi dalam Gua Sur. Masa duduk dalam gua ni lah, ketika itu datang pasukan pemburu ni yang cari Nabi ni, dengan pasukan yang ganas lagi, sampai atas bukit cari Nabi, punya benci kepada Nabi, punya benci kepada dakwah Islam. Cari sampai naik atas bukit. Nak naik atas Bukit Sur ini bukan satu benda yang senang. Naik sampai atas sana, mereka kepung gua tadi. Sebenarnya tempat Nabi sembunyi itu bukan gua. Dia bukan gua, bukan Al-Kahfi, tapi dia adalah gharun. Ghar ini maknanya lubang, rongga je, rongga batu. Satu batu besar, lepas tu mungkin dia retak pecah sikit, lalu wujud ada rongga. Jadi Nabi duduk dalam rongga lubang tu dengan Abu Bakar. Orang kafir kepung Nabi, kepung sekeliling. Abu Bakar ni resahlah, susah hati. Dia susah hati tu mengikut catatan sirahnya, bimbang dengan keselamatan Nabi. Dia resah. Lalu ketika Nabi tengok Abu Bakar ni resah, dalam keadaan berpeluh tubuh dia, lalu kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan duka cita Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Bila Nabi kata pada Abu Bakar, Allah bersama dengan kita, lalu lanjutan ayat itu Allah kata apa? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah kata, maka kami turunkan ketenangan kepada keduanya. Maknanya, lepas pada Nabi kata innallaha ma'ana, fa anzalallahu sakinah. Bila Nabi kata Allah bersama dengan kita, lalu Allah kata aku turunkan ketenangan kepada keduanya. Bukan sahaja ketenangan, wa ayyadahu bijunudil lam taraha, dan kami kukuhkan, didatangkan bantuan daripada tentera yang tidak dapat dilihat. Maknanya bila orang tu letak Allah dalam hati dia, pertama Allah ada dalam hati dia, yang kedua malaikat, yang ketiga ketenangan. Lalu sebab itu perlu kepada kita bertasawuf ini sampai kepada peringkat merasai Allah dalam hati kita. Barulah kita jadi tenang. Sebab orang yang ada Allah dalam hati ni, dia tak serupa orang biasa. Dia tak serupa orang biasa. Cara dia berfikir, cara dia bercakap, cara dia berwawasan, cara dia berfikrah, dia lain, semua lain. Kenapa? Kerana Allah yang ada dalam hati seorang insan menjadikan insan itu sangat istimewa. Ini maknanya mereka ni orang yang tenang. Macam kita lah, contoh kita orang beriman, mukmin, menghadapi bala COVID. Kita sekarang ada bala yang Allah Ta'ala turun, iaitu COVID. Jadi kita orang yang beriman ni jangan panik sangat, macam tak ada Tuhan pula dah. Mana punya takut, punya panik sampai ada setengah tu bunuh diri.
Ramai dah rasanya dengan cerita berapa ramai dah bunuh diri. Kerana apa? Kerana panik. Takut kerana dia dah duduk dalam zon merah, lepas tu jiran pun dah kena, akhir sekali dia bunuh diri. Dia tak kena lagi, tak positif lagi, tapi bunuh diri. Kenapa? Kerana tak ada Tuhan dalam hati mereka. Orang ni orang tak ada Tuhan. Maknanya dia mati belum patut mati. Patutnya minggu depan lah mati, tapi mati dah. Kenapa? Kerana panik, kerana takut, kerana tak ada pegangan. Tapi orang yang ada pegangan, biasalah. SOP kita patuh. Jiwa kita tawakal pada Allah. Sebab coronavirus ni, dia bukan jadi dengan sendiri begitu. Allah yang buat dia. Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Lalu kembali kepada Allah. Kembali pada Allah. Wallahu khairul hafiza. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Wa anta arhamur rahimin. Kerana engkaulah ya Allah yang arhamu ar-rahimin. Yang maha pengasih, maha penyayang, engkaulah Allah. Jadi kita ada Tuhan. Lalu buat cara ada Tuhan. Yang ikhtiar, patuh peraturan. Sebab itu mengikut ilmu kesihatan, ilmu tentang orang yang pakar dalam bidang virus ni diberitahu kena jaga begitu. Kita ikhtiar. Tapi hati bergantung pada Allah. Bahkan semakin dekat dengan Allah. Orang yang ada Allah, bila dia ditimpa bala, dia akan makin dekat dengan Allah. Ini ditimpa bala, makin jauh dengan Allah. Dah sementara walaupun Covid ada, tapi kita dibenarkan untuk datang solat berjamaah di masjid. Datanglah. Maka dekatkan diri kita dengan Allah. Kerana bala dah duduk atas kepala kita. Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Allah. Lalu dekatkan dengan Allah. Ini makin kena bala, makin jauh dengan Islam. Jadi makna siapa yang tenang, iaitu orang yang mengikut petunjuk Allah. Sebab kalau ikut jalan Allah ni tenang. Ikut tenang, hati kita tenang, pegangan kita tenang, kepercayaan kita pun tenang. Jadi kita berserba-serbi dalam ketenangan, kesejahteraan. Baik, yang kedua, orang yang tidak ada rasa takut dan duka cita. Orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, pada hari akhir, dan beramal saleh. Firman Allah Ta'ala, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di mana kata Nabi, kata Allah, siapa saja di antara manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini syaratnya mana? Beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah tenang. Sebab itu bila dikatakan pada para sahabat, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang mukmin di kalangan sahabat Nabi itu macam mana? Allah kata, mereka ni bila dikatakan kepada mereka, wahai kamu semua orang beriman, orang Islam, Muslim, seluruh manusia sedang berkumpul untuk memerangi kamu. Semua tengah duk berkumpul, segala kabilah timur dan barat, segala kepercayaan kafir, tak kira Yahudi, Buddha, Hindu, Kristian, Sinto, semua agama lain sedang berkumpul untuk memerangi kamu. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Lalu orang yang beriman apa dia jawab? Pertama Allah kata fazadahum imana, maka saat itu Allah tambahkan keimanan dalam hati mereka. Bila tambah keimanan, mereka kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah sebagai pelindung kami. Nak kecoh apa? Tak payah kecoh. Sepadanlah Allah sebagai pelindung kita, sebagai penyelamat. Kerana dia Allah yang maha tahu segala-galanya. Dia yang maha tahu. Dia yang tahu. Lagi kan, jaga kita ni kita. Usah kata orang kafir nak perang kita, nak serang kita. Musuh nak serang kita. Itu hak sekali-sekala manusia.
Allah boleh selamatkan kita. Belum pada kita kena serang. Setiap saat kita diselamatkan oleh Allah. Ni setiap saat. Ni kita masa ni. Masa ni tak tahu ni apa benda berlaku atas langit, atas angkasa raya. Allah Ta'ala lindungi kita. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basara hal tara min futur. Sampai akhir ayat. Allah Ta'ala kata apa? Dialah Allah yang mencipta 7 petala langit di atas kepala kita ni. Kita ni ada 7 petala langit ni. 7 lapisan. Sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 langit yang kokoh-kokoh, yang kuat. Tujuan apa ni semua ni? Tujuan kerana nak menyelamatkan kita. 24 jam Tuhan duk pelihara kita. Tiba-tiba datang satu kes, kita rasa Allah Ta'ala tak boleh nak selamatkan kita. Orang kafir nak perangi kita, berasa Tuhan tak boleh nak selamatkan kita. Datang COVID, berasa tak boleh selamat kita. Yang kita belum pada ni 24 jam dalam pemeliharaan Allah. 24 jam dalam pemeliharaan Allah. Kita tidur malam tadi. Atas langit tu. 7 petala langit Allah Ta'ala jaga. Kalau kita belajar ilmu astronomi tu, tengok ilmu angkasa lepas ni. Di angkasa lepas ni berjuta-juta partikel, benda-benda yang terbang di angkasa lepas ni dalam galaksi kita ni. Ada namakan astro, ada asteroid, ada meteoroid. Batu-batu besar-besar ni yang serepih hasil daripada terpelanting daripada planet-planet lain, berterbangan ni. Tapi satu pun tak jatuh ke bumi. Tak jatuh ke bumi. Tak sampai. Dengan berjuta batu berterbangan di udara, dengan bumi pula sebahagian daripadanya, tiba-tiba tak tersentuh. Batu kata pakar-pakar, kalau ada batu lah lebih kurang meteor ni ataupun asteroid ni, hak sebesar kereta kancil lah, masuk dalam ruang graviti bumi, lalu dia terjun ke bumi, menerjah bersamaan dengan 20 bom atom. Maknanya hancur tak kita? Hancur. Hak jatuh 2 biji ya, dia Nagasaki dengan Hiroshima pun sampai sekarang tak sebut lagi. Ini bayangkan bagaimana. Tapi siapa yang selamatkan kita? Kajian menunjukkan bahawa setiap kali batu-batu, segala benda yang terbang mencecah ruang yang ketujuh tu, langit yang ketujuh, ruang yang ketujuh tu, yang dinamakan jalur Van Allen, terjun je batu kat situ, batu hancur. Ataupun ada terpelanting disingkirkan daripada lingkungan 7 lapisan langit yang melingkungi bumi. Kita perasan tak kita diselamatkan oleh Allah? Kita dijaga oleh Allah. Jadi sebab itu tiba-tiba datang sikit je benda, peperangan contohnya, berasa Tuhan tak boleh jaga kita. Datang wabak, rasa Tuhan tak boleh jaga kita. Salah. Sebab itu kita 24 jam berada dalam pemeliharaan Allah. Jangan lupa pada Allah. Itu penting zikir. Zikir itu mengikat kita dengan Allah. Hati yang terikat dengan Allah, hati itu akan tenang. Tenang, tenteram, damai. Jadi makna hendaklah menjadi orang beriman pada Allah dan hari akhirat, dan beramal dengan amalan yang soleh. Bila kita beramal dengan amalan yang soleh, maka banyak perkara Allah Ta'ala kurnia. Antaranya apa? Kita katalah kita beramal dengan sedekah. Bersedekah sekarang salah satu daripada ikhtiar secara rohani. Macam mana kita nak selamat daripada wabak ni? Rohaninya apa? Ikhtiar rohaninya banyakkan bersedekah. Bakiru bis sadaqat fa innal bala la yatakhattaha. Hendaklah kamu berpagi-pagi dalam keadaan bersedekah. Bangun pagi-pagi itu kepala ada dah duk fikir nak sedekah. Sikit banyak lain cerita. Tapi dah ada dah rasa nak bersedekah. Kenapa kata Nabi? Kerana fa innal balaa, kerana sesungguhnya apa saja bala. Nabi sebut bala. Kita sekarang ni apa ni?
Kita sekarang bukan bala. Kita ni wabak. Wabak sebahagian daripada bala. Mana Allah Ta'ala jadikan bukan saja wabak. Kalau bala semua tu datang, dia tidak dapat menembusi benteng sedekah. Sedekah ni macam benteng. Kita buat satu tembok besar, perisai. Sebab tu sedekah dipanggil perisai. As-sadaqatu junnatun. Sedekah tu perisai. Maka bila kita bersedekah, dia ada perisai keliling kita ni. Kita tak nampak sebab tidak melihat dengan mata rohani. Kalau lihat dengan ainul basirah akan nampak. Setiap kali kita sedekah ada lingkungan. Lingkung-lingkung. Maka bila bala nak masuk menghampiri kita, dia tak boleh menembusi benteng tadi. Sebab tu banyakkan sedekah. Banyakkan bersedekah. Sedekah ni bukan setakat bala, mati tak boleh nak rapat. Tak boleh nak rapat. Satu hari, ni ada dalam buku ni juga. Satu hari Malikul Maut datang ziarah Nabi Ibrahim. Masa tu ada seorang pemuda duduk dalam majlis Nabi Ibrahim, tengah duduk sembang dengan Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Malikul Maut datang. Bila tengok ada tetamu datang, pemuda tadi minta dirilah. Ya Nabi Allah, minta dirilah dulu. Saya nak buat urusan. Dah ada tetamu, silakanlah. Maka Malikul Maut duduk sekejap, dia tanya, budak pemuda tadi tu siapa tu? Kata Nabi Ibrahim, tak adalah, dia datang jemput saya sebab esok dia nak kahwin, walimatul urus. Jadi dia datang lah hari ni minta kahwin, minta datang, esok kenuri kahwin dia. Kata Malikul Maut, sayang. Nabi Ibrahim kata, apa sayang? Kenapa sayang? Malikul Maut kata, sayangnya dia tak sempat esok dia mati sebelum pada akad nikah. Kata Malikul Maut, dia akan mati sebelum akad nikah. Jadi Nabi Ibrahim senyaplah. Nak bantah tak boleh, Malikul Maut. Jadi dia sembang lah, sembang. Akhir sekali, esok pagi-pagi hari lagi, Nabi Ibrahim datang rumah pemuda tadi. Datang tengok elok. Tengah duk sambut tetamu, tetamu pun ramai datang, dia pun seronoknya. Lepas tu selesai akad nikah, balik Nabi Ibrahim. Dia duk fikir, tengok muka macam tak ada gaya nak mati. Ikut laporan Malikul Maut, mati. Tapi tak ada nak mati. Tengok petang tu ada lagi, esok ada lagi, minggu depan ada, bulan depan ada. Sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun Malikul Maut datang sekali lagi. Nabi Ibrahim pun beri komentar dia lah. Malikul Maut, saya nak tanya, dulu kamu kata ada pemuda sebelah rumah saya ni akan mati esok, tak sempat akad nikah. Sekarang dah 70 tahun dah, tak mati-mati lagi. Kata dia Malikul Maut, engkau tak tahu Ibrahim, malam tu pemuda tu kerana seronoknya esok dia nak akad nikah, gembiranya dia kerana dikurniakan jodoh dan isteri, maka malam tu dia sedekah sebahagian, separuh daripada harta dia. Dia beri ke anak yatim, dia beri orang miskin, dia beri ke orang yang susah pada malam tu. Maka Allah memerintahkan aku, wahai Malikul Maut, tangguhkan kematian dia. Tangguh berapa lama? 70 tahun. Ini nak tunjuk pada kita, nak tunjuk bagaimana sedekah. Kita pun mungkin tertanya-tanya, kalau begitu, kalau sedekah tiap hari, tak mati semua lah kita. Bila hari kita cepat nak fikir begitu, tapi sebenarnya ada rahsia-rahsia lain lagi. Kalau mungkin umur tidak dipanjangkan oleh Allah, tapi Allah jadikan seolah-olah kita hidup 70 tahun dengan amalan-amalan soleh. Mati umur muda, tapi pahala macam umur tua. Banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah. Jadi kerana itu, rajin bersedekah. Sedekah ni rawatan rohani kepada kita, rawatan hati. Siapa yang hati cinta dunia, tak berapa ingat akhirat, sedekah. Siapa yang hati tak tenang, sedekah. Siapa yang ada penyakit kronik, sedekah. Siapa yang ada nak mengelak daripada bala, sedekah. Jadi sedekah ini satu benda yang besar. Jadi sebab itu kita rawat dia dengan amalan soleh. Buat amalan soleh. Sebab sekali kita buat amalan soleh, Allah Ta'ala beri pahala, Allah angkat darjat, Allah gugurkan dosa, Allah elakkan daripada segala balak dan segala wabak. Jadi kita hadapi dia dengan tenang. Banyakkan sedekah. Yang ketiga, orang yang pasrah sepenuhnya kepada Allah.
dan terus berbuat kebaikan. Firman Allah Ta'ala, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Ta'ala, barang siapa menyerah diri sepenuhnya kepada Allah, serah diri kepada Allah sepenuhnya dan berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang yang soleh, yang serah diri pada Allah, tak rasa takut menghadapi akhirat. Nak takut apa akhirat? Sebab akhirat itu menjanjikan nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Hebatnya akhirat. Jadi orang yang tak ada dosa dengan Allah, yang beriman, yang kalau dia berdosa dia istighfar, yang hatinya cinta pada Allah, yang dia sentiasa menyedari kehadiran Allah, sebut kata mati, tak boleh bagi dia. Sebab apa? Sebab mati itu tanda kita terlepas daripada segala kepayahan dunia dan pergi kepada Allah Khalik yang mencipta kita. Bagi ke sana segala nikmat. Dia sebab kita tak nampak je akhirat, sebab tu tak berapa sayang, tak berapa buru akhirat. Macam kita duduk dalam perut mak gitu. Masa duduk dalam rahim ibu, kita tak nampak dunia. Ni kita tak boleh nak tengok. Kita nampak dalam perut ni. Nampak apa yang ada dalam perut. Mana? Itu pun mata tak terbuka lagi. Tak? Dapat rasa je benda dalam perut. Makan. Lebihan daripada darah-darah beku yang ada. Tak? Lepas tu duduk dalam perut mak. Gelap. Berlendir lagi dengan segala payahnya, sempitnya. Tapi kita seronok dah duduk masa tu. Seronok, rasa gembira. Sebab kita tak ditunjukkan dunia tempat kita nak lahir ni. Kalau boleh buka ada tingkap kat perut mak, katalah perut ibu transparent, boleh tengok dunia. Menggelepar anak dalam perut nak keluar. Tak nak duduk dalam perut. Sebab tengok di luar, hebat di luar. Makanan macam-macam jenis makanan, ada permainan, ada taman permainan, ada taman hiburan, macam-macam. Tengok, ada kawan ramai-ramai. Nak dah duduk dalam perut lagi. Tak nak duduk. Tendang perut mak sampai gugur. Kenapa? Kerana nak kepada dunia yang begitu hebat. Beribu kali ganda banding dengan perut ibu. Dah sekarang kita duduk dalam dunia. Sebab apa rasa sayang ke dunia? Sebab tak nampak akhirat. Cuba kalau Allah Ta'ala tunjuk, buka hijab sampai kita nampak akhirat. Semacam mana para sahabat radhiyallahu anhum ketika nak berlaku perang Uhud, sebahagian mereka Allah Ta'ala buka hijab sampai tercium bau syurga. Tercium bau sehingga mereka kata, ya Rasulullah, aku tercium bau syurga di sebalik bukit Uhud itu. Mana yang tercium bau syurga? Semua syahid dalam perang Uhud. Kenapa? Mereka dah tak kisah dah dengan hidup. Bau syurga saja sudah menambah kerinduan yang sangat kepada akhirat. Mereka jual nyawa mereka dengan jihad. Tak kisah dah. Sebab itulah kita kena ingat akhirat itu segala keindahan. Anak, isteri, sebagainya, Allah siap mereka dah. Segala keindahan, segala nikmat. Sebab tu orang yang yakin pada akhirat dan orang yang benar-benar mencintai Allah, merindui Allah, nak sedih apa? Mati itu bermakna bertemu dengan Allah, kekasih dia. Nak tengoklah Allah Ta'ala ni macam mana dia cipta kita. Dia segala pemurahnya dia, rahmatnya, rahimnya dia, wadudnya dia, segala kesempurnaan milik dia. Nak tengok Tuhan. Maka cara mana? Mesti mati dan berada di dalam syurga. Nikmat yang paling besar bagi penghuni syurga dapat menatap wajah Allah Ta'ala. Jadi tak takut bagi orang yang kenal akhirat. Yang tak kenal akhirat ni takut. Usah kata. Tapi masalahnya kita ni takut je ke mati, tapi tak bersungguh sedia untuk mati. Kalau takut tu bersungguh tak apa. Oh, takutlah mati. Dengan kerana tu, jom kita bersedekah, jom kita pergi surau, jom kita pergi masjid. Kita azan dulu tak? Beri lalu azan. Tu. Jadi kalau kita takut kepada Allah, beramal.
Sekarang ni berapa ramai tengok nak pergi masjid payahnya. Ingat ke mati? Nah, ini anugerah Allah. Betul tuan-tuan, kita semua yang dijemput oleh Allah ke masjid ni kena bersyukur banyak. Sebab yang boleh datang ke masjid ni orang yang dijemput oleh Allah. Kita rajin tengok lah tempat kenduri. Kenduri besar lah. Kan ramai orang datang. Parking kereta tak muat halaman rumah. Parking tepi jalan. Siap dengan rela jaga. Kiri kanan. Ramainya datang. Kenduri tadi. Kita tengok ada plate M. Kereta. Oh, daripada Melaka datang. Sampai ke Sungai Karang ni. Ada plate K. Oh, Kedah datang juga. P. Pulau Pinang. Oh, datang. Ada plate J. Johor. Jauh datang. Ada tu SY. Belik SY. Oh, pada Singapura datang lagi. Jauh merentasi tambak Johor ni. Ada lagi pelik. Sausera Kokai. Daripada Songkla datang. Oh, jauhnya. Cuba kita tanya, hak datang jauh-jauh ni sebab apa? Kalau kita tanya, satu je jawab mereka. Sebab kami dijemput oleh tuan rumah. Sebab ada kad jemputan. Sebab tu kami datang, jauh pun kami datang. Daripada Melaka, pada Singapura, daripada Songkla, daripada Bangkok pun datang lagi. Kenapa datang? Kerana ada kad jemputan. Tapi ada sebelah rumah tempat kenduri tu, relax dia duduk kat rumah. Duduk berapa pokok, main buai dengan anak-anak dia. Tak pergi kenduri. Kalau tanya kenapa? Tak dapat kad jemputan. Tuan rumah tak jemput. Maka begitu. Siapa yang datang surau masjid, mana Tuhan jemput dia. Kalau Tuhan tak jemput, dekat pun tak datang. Sebelah rumah masjid surau. Daripada muda duduk main begitu kat bawah rumah. Lepas tu tunggu mati. Jadi tak dijemput oleh Allah. Sebab itulah kita syukur pada Allah. Boleh datang rumah Allah. Boleh kita jejak rumah Allah yang dilimpahi rahmat oleh Allah Ta'ala. Setiap kali kita balik, kita bawa balik rahmat. Ibarat kata kalau hujan, kita balik dalam keadaan basah lejut. Basah kuyuk kita. Kenapa? Kerana curahan rahmat daripada Allah. Sebab itulah orang-orang yang bertakwa, dia tak takut menghadapi akhirat. Sebab akhirat itu menjanjikan nikmat. Dia tak risau tinggal dunia. Nak sedih apa tinggal dunia. Nikmat di akhirat lebih pada dunia lagi. Tinggal anak isteri, di akhirat isteri dia di kalangan bidadari. Orang soleh, ahli syurga, masa duduk dalam dunia ni, dia dah ada dah isteri di akhirat, di syurga. Bukan baru masuk syurga baru nak akad nikah dah. Sana tak main akad nikah dah. Sekarang dah jadi isteri dia. Kahwin bila? Tak perlu kahwin. Memang disediakan oleh Allah. Tengok dalam kitab Muhimmah tu. Kitab kecil, kitab cerita tak pasal rumah tangga. Kitab Muhimmah ada lah lebih kurang 30 muka surat. Cerita rumah tangga. Orang lelaki suka sangat kitab tu. Minta panggil ustaz. Ustaz tolong datang baca kitab ni rumah saya dan jiran-jiran. Panggil perempuan muslimat. Jadi kitab tu menceritakan nasihat kepada para isteri. Berlaku baik pada suami, isteri kena layan suami, isteri kena taat pada suami. Jadi suami nak baca dia tak pandai, dia panggil ustaz suruh baca. Bila baca, hendaklah isteri itu taat pada suaminya, jangan dilawan akan dia. Suami pun senyum. Maknanya kena ke atas isteri dia lah. Sampai separuh dia berkata, ustaz, kita berhenti setakat ni lah dulu kitab ni, kita tukar kitab lain pula. Sebab hak separuh lagi tu cerita tanggungjawab perempuan laki-laki pula ke atas perempuan. Jadi dia pun berhenti setakat tu. Dalam kitab ni cerita apa? Bila seorang isteri durhaka pada suami dia. Katalah seorang isteri bercakap kasar dengan suami dia. Lalu berkata isteri suaminya di akhirat. Kata bidadari tu kata, wahai perempuan, dia kata ke isteri kita. Contoh katalah isteri kita bercakap kasar dengan kita. Lalu isteri di akhirat ni kata ke isteri kita, wahai perempuan, jangan berlaku kasar kamu kepada suamiku itu. Dia dah guna perkataan suamiku itu. Maknanya dia dah jadi isteri kita. Berapa ramai? Sekurang paling minima
70 orang isteri bagi seorang ahli syurga. 70 orang. Tak main dah 4 orang ni. Ini dalam syariat, dalam agama, dalam dunia. Sana paling kurang 70 orang. Maknanya ahli syurga sekarang, ahli zikir sekarang, ahli taat sekarang ini sudah ada 70 isteri di syurga. Dah isteri dia hak dunia sekarang, itu isteri yang ke-71 tu. Jadi itulah nikmat. Jadi takkan kita sedih nak meninggalkan dunia, sedangkan nikmat di sana lalu hebat. Makan, minum, kelazatan, berumah tangga, segala nikmat, dan tidak ada sebarang kesusahan. Tak kena mikir apa dah. Duduk dalam dunia macam-macam serabut. Serabut ke apa lagi? Harga barang naik, dia satu hal. Serabut pula ke macam-macam masalah. Serabut pula ke iklim politik yang tak tentu hala. Sekali begitu, sekali begini, sekali begini, sekali begitu. Duduk akhirat, tak ada apa dah. Ahli politik pun tak fikir politik dah. Ahli ibadah tak fikir ibadah dah. Kenapa? Di sana tempat bersukaria. Hak yang nak berkailah 24 jam. Tak balik-balik. Hak yang kaki makan 24 jam. Makan tak kenyang, makan lagi tak kenyang, makan lagi tak kenyang, tak berak-berak pula. Makan nak makan, dah nak makan sangat. Hak nak minum arak, Tuhan kata, di dunia dulu kamu terhalang minum arak. Kerana arak diharamkan dalam Islam. Maka sekarang silakan minum arak. Bukan sakat pakai botol, pakai peti. Bukan pakai lori tanker. Arak sungai tu. Mengalir sungai, terjun dalam sungai, nganga je mulut. Nak makan, nak minum sebanyak mana. Ini nikmat. Jadi kalau begitu nikmat Allah yang disingkap oleh tabir oleh Al-Quran, yang tabirnya disingkap oleh Al-Quran, yang tabirnya disingkap oleh hadis-hadis Nabi, dan kita belajar dengan penuh yakin, takkan kita nak risau lagi. Sekarang tak penting kita fikir banyak benda menakutkan. Kita fikir nak banyakkan amal ibadah. Mudah-mudahan kita menepati ahlul jannah sebagai ahli syurga. Itu kita nak buat. Dalam pembentuk pun kena dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Perkara yang keempat, orang yang berinfak dan tidak mengungkit serta menyakiti si penerima, maka mereka ni tidak akan ada rasa takut, tak ada rasa duka cita menghadapi akhirat. Jadi insya-Allah perkara keempat kita baru baca 3. Perkara keempat, kelima sampai ke-11 kita sambung di waktu-waktu lain yang tidak dapat dinyatakan bila. Jadi maknanya ada peluang nanti kita sambung lagi. Tuan-tuan bawa balik kitab ni semula. Kita sambung perkara keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11 sampai habis. Mudah-mudahan kita terselit di celah-celah 11 jenis atau sebuah sifat manusia yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua dan menghindari kita daripada segala kesusahan, kepayahan, wabak, balak dan sebagainya. Bergandulah kepada Allah, bangunlah di tengah malam, merintih dan merayu kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ni berakhir dengan husnul khatimah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.